Puaka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum semua, kita jumpa sikit lagi dalam Puaka Extra dan diharapkan anda semua bersama keluarga sekarang ni menonton video-video kami. Betul. Dalam keadaan sihat walafiat hendaknya ya. Okey Ustaz, hari ini kita akan teruskan dengan topik yang pernah kita bahaskan pada episod-episod yang lalu, iaitu mengenai wafak. Yes. Sejak kita keluarkan wafak ni, banyak yang email kat kami tunjuk nak tahu adakah ini wafak, adakah ini kan macam-macam sebab tangkal. Betul. So kat sini ada daripada penonton Puaka mengatakan dia ada nampak gambar ni di Insta story kawannya. Okey, dia muskil adakah ini wafak ataupun tidak, dan di situ taruh note apa tahu, kawan saya dulu belajar silat. Kita tunjukkan ini dia gambar dia. So adakah ini wafak ataupun apa Ustaz? Wallahualam dia wafak ataupun, tapi nampaknya seperti pendinding dan lain-lainnya untuk penjagaan diri. Wallahualam apa dia punya tujuan dia, saya pun tak tahu. Tapi kalau tengok daripada yang paling atas tu, yang daripada yang paling kanan yang sini, itu memang ayat Al-Quran, dikatakan nasrum minallah wa fathun qarib. Maknanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa fathun, iaitu kejayaan, keberhasilan, kemenangan, qarib, iaitu sangat dekat. So itu adalah ayat Quran. Kemudian yang terakhir sekali sebelah kiri sini, ujung sini ada kata Muhammad, iaitu kembali pada Rasulullah SAW. Kemudian ada empat bulatan ni, yang ada atas Abu Bakar, kemudian sebelah kiri Umar, kemudian Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Kemudian di sini kemungkinan ini adalah keris. Wallahu alam, saya pun tak tahu whether dia keris ataupun pedang kembali kepada Zulfiqar, iaitu apa namanya, pedangnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saya tak tahulah apa pastinya sini. Tapi yang masalahnya ada di sini ni, yang lambang Star kat of bawah. David. Star of David ya. So Star of David, of course dia kembali ada dua. Yang satu adalah biasanya kalau macam dia panggil apa? Satanism. Satanism. Selalu dia ada macam circle bulatan, lepas tu ada star tu kan. Star macam itu, dia simbol. Ada simbol di antaranya kepada Yahudi punya. Kemudian yang kedua, memang walaupun ada yang mengatakan bahawasanya Star of David ni kembali kepada Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana kata David itself. So dalam English is David, kira English David, bahasa Arabnya dia panggil ataupun bahasa yang biasa kita kenal adalah Daud. Kembali pada Nabi Daud alaihissalam. Dan ada juga dia mengatakan bahawa ini adalah simbol daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada, dan daripada kitab-kitab daripada para ulama pun tak ada yang menegaskan bahawasanya this is 100% simbol daripada Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman. Tak ada. Okay. So it's all based on history punya. Tapi history dia tak ada 100% yang confirm. Tak ada 100% Tak ada yang 100% gitu kan. Tak ada 100% confirm kan. It's always kadang-kadang perbezaan, kalau macam tahun pun perbezaan tahun, ada yang cakap ini, ada yang cakap itu. So that one is history. History tak ada 100% confirm tak ada. Okay, ni tak ada So it depends on macam mana pembuatan tu dan macam mana apa yang dia niatkan lah ketika ada dia buat tu benda. Wow, tapi tak tahulah saya ni bukan arif sangat dalam bidang ni. Tapi kalau nampak macam benda star-star ni, kalau dah jadi macam pendinding lah apa, kalau boleh kita jangan bawa, jangan amalkan. Kalau boleh seperti mana yang Ustaz terangkan, kalau apa buang bakar tu ya. Betul. Sebab salah satunya yang menjaga kita ataupun melindungi kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baca ayat kursi saja sudah cukup. You nak kita punya rumah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu ada pendinding-pendinding ni semua. Yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala mudah. Pagi you baca ayat kursi, malam you baca ayat kursi. So ketika you baca pagi, Allah akan jaga
diri awak, rumah tu daripada pagi sampai ke malam. Dan bila awak baca malam, Allah akan jagakan daripada malam hingga ke pagi balik. So, apa perlu kan? Tak perlu. Itu sudah cukup insya-Allah. Habis ada orang cakap apa tahu, saya dah baca ayat kursi, lepas tu saya dah baca apa nama tu, macam kita kasih basic ruqyah, tapi dia mimpi seram juga. Dia mimpi seram juga. Hantu-hantu. Boleh tengok daripada adab-adab dia sebelum tidur. Whether dia ada solat-solat tertentu ataupun dia ada baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Dia ada menutup aurat sebelum tidur, ataupun mungkin dia sebelum tidur tu ada baca doa-doa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Baca surah Al-Falaq, surah An-Nas, kemudian ditiupkan di telapak tangan, kemudian disapukan daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau semua benda buat, kemudian pembacaan Al-Quran, tengok masih baca Al-Quran ke tak baca Al-Quran, solatnya tengok macam mana, semuanya main peranan. Maksiatnya, bukan kita katakan kita tak boleh buat maksiat terus, tak. Tapi even dia katakan dalam hadis Nabi SAW, dia katakan kullu bani Adam khatta'un wa khaira khatta'in at-tawwabun. Maknanya apa? Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah orang-orang yang bertaubat. So perbezaan di sini adalah ada orang yang buat dosa tapi dia tak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang buat dosa, dia tahu yang dia melakukan kesalahan, tidak melakukan ketaatan, tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya orang. Jadi tak boleh kita katakan kita kena based on ayat kursi ruqyah saja. Tapi daripada diri sendiri pun perlu ada pendinding sendiri daripada ketaatan. Okay. So kita terima kasih kepada yang menghantar email ni. Dia diharapkan penjelasan Ustaz tu dapat sikit sebanyak anda faham semua. Dan kita terus tanpa buang masa kita ke dapur puaka. Tapi tak berasap. Yes. Hari ni tak ada kita dapur ke dapur kering. Kan sekarang apa kering. wet kitchen, dry kitchen. Kita betul. ke dry kitchen. Dry kitchen. So sekarang kita nak tunjukkan pada korang semua cara-cara untuk neutralize wafak. Okay. So I think bahan-bahannya, cuba kita buat bahan-bahannya. Sebelum kita neutralize wafak dulu, I think kita keluarkan barang-barang dulu. Boleh? Boleh. Saya bangun lah. Oh, dah sampai. Okey. Masih panas lagi? Panas. Wow. Fuh. Ini dia. Okay. So kita ada beberapa. So ini saya betul-betul dapat daripada patient saya. So dia minta, Ustaz, tolong ini macam mana nak buat. Saya bilang suruh bakar je ataupun just neutralize lah gitu. Kalau boleh neutralize pun jangan neutralize gitu je untuk kita buang terus lah. Tapi ini saya dah neutralizekan sekali sebab memang kita nak bawa untuk penonton-penonton khusus yang selalu nak tengok puaka ataupun puaka ekstra. So ini kita bawakan for you all lah. Dah di neutralize dah. Saya dah neutralize. Kalau tak di neutralize bawa ke sini apa jadi dia takutnya ada benda-benda yang tertentu yang akan terjadi. Okay. So dia ada nak macam buka? gini. Tak buka, Boleh. Buka lah. So ada ni. Ada ni. Kan? Ini macam sarung orang hantar berkat-berkat kahwin. Oh, yang ini buka last. Buka last Sebab dia membahayakan sedikit. Bahaya. Saya pegang semua yang bahaya Ustaz. So ini ada macam contoh kertas macam gini. Dia daripada 18 hari bulan 12 tahun 1975. Saya belum lahir. Tu ada yang ini apa ni? Terus lepas Ramadan boleh buat. Lepas Ramadan boleh buat. Tahu pun tak korang ni. Lepas Ramadan buat tetap nak buat juga. Lepas Ramadan boleh buat. Time Ramadan tak boleh buat ke? Jadi korang faham lah kenapa. So ada ni. Ini pun saya tak tahu. Tapi this one comes with this one. Okay, nanti saya akan jelaskan saja. Okey lah pelan-pelan ni Dengan yang ini nanti last. Okay? Okay. I think kita buka yang ini dulu. Boleh, saya tutup dulu Okay. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. So, kamera sini Fuh, nampak Ustaz? Dah pandai. Macam tangkal lah. Yes, ni memang tangkal. Maksudnya macam Memang tangkal. Tangkal. So, ini nampak macam panjang macam ni kan? So, apa diorang akan buat? Diorang akan lilit kat perut. lilit perut. Oh, Akan lilit. Ini untuk penjagaan. Penjagaan, bukan hanya penjagaan saja. Ini saya tanya dengan orang dia. Ini waktu awak pakai ni untuk apa ni? Dia bilang daripada guru dia bilang masa tu dia ambil keris-keris semua daripada Malaysia.
So daripada Malaysia tu dia ambil keris-keris dia bawa balik Singapura. Dalam satu beg besar. So kata guru dia apa? Awak pakai ni. Awak pakai ini, orang tu tak akan boleh nampak awak. Oh ya ke? Macam boom. Nah, macam jalan gitu. Macam dia perasan, macam perasan tak perasan gitu. Dia macam Harry Potter pakai selubung tu Pakai, yes. Cape. Tapi Dia ini pakai ini ni, je. Wow. So ini dikatakan mempunyai khasiat tertentu iaitu sebagai pendinding diri dan juga kira biar orang tak perasan lah. So kalau macam gitu. Tengok Ustaz buka gini je ada bunyi sound. Kapal terbang pun lalu. Hebat Okay. Okay. So, kita nak buka. Ya. Okay. Nak buka? Buka. Nak unboxing tak? Oh, okay, boleh unboxing. Yes. So yang dipanggil unboxing tangkal. Okay. Puaka unboxing. Unboxing. Ya, baik ya. Ustaz tengok sana tu. Dia pening. Kalau tak ada nanti satu mata sini, satu mata sini jadi ini senang. Okay. Okay. So ni awak nak buka ke nak saya buka? Try lah sekali-sekala buka Bismillah. unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita ambil sini. Kan dia ada jahitan-jahitan. Just gitu je? Yes kan. Oh. Bismillah. Okay. Tumpul lah pula. Okay. Oh, nak buka semua? Buka. Alamak. Tak ada razor blade best nampak lah tu. Macam pasir Wallahualam tu lah. Mungkin nampaknya macam dalam macam mungkin ada garam ke ataupun Oh, ya? gitu. Alah. Dah lama. Dah lama ni. Jadi dia boleh koyak macam itu. Yang pisang-pisang makan ke gula. Apa tu nak? Kan? Apa? Oh, paper plate. Okay. Plate lagi. So, saya dah buka, dah buat apa? Perasmian. Rasmian Thank you. Okay. So yang ni buka pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ke seharusnya kita pakai glove? Patutnya. Saya punya unboxing biasanya saya pakai glove. Tapi habis ni nak cuci tangan ke? Ataupun ada glove? Tak apalah. It's okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti cuci tangan je. Nanti tangan kita neutralize kan. Kita duduk rendam 3 hari juga. Tak buat apa-apa, tak makan, tak apa. Orang suapkan. Orang suap. Isterinya boleh suapkan. Kan? Allah. Baru ada kelas. Susah benar nak buka ni. Ting ting, nampak? Masya Allah. Tu dah masuk glove. Kita ni mentang-mentang buat program macam gini, macam-macam magic keluar. You've been hit by Jack, a smooth criminal. Tekadeng. Michael Jackson. Aduh, Billie Jean. Sap. Wah, sekarang main pelimpah lah, best lah. Masya Allah. Okay. So, doktor. Okay, jadi mana patient yang nak di Ni patientnya. Oh, ni patientnya ni. Saya buka pelan-pelan. Okay, cuba buka. Saya tunjukkan awak macam mana nak buka ya, Ustaz. Baik. Okey. Ini kan para penonton. Kalau para penonton ni semua kat rumah yang ada nampak benda-benda gini tiba-tiba nak yang macam pindah rumah. Ada orang pindah rumah ternampak benda ni. Kan? Jadi lekas-lekaslah buang. Yes. Buka lah Ustaz. Dia macam Kan? melekat. Dia Takut melekat. ke gitu pecahkan gitu je. Tak ada, kita gunting aja, Pak. Oh. Tanah. Apa itu? Ya, ni macam sepertinya ada percampuran. Percampuran apa ya? Percampuran antara tanah dan juga seperti ada garam-garam juga. Oh ya. Yang kuning-kuning ni. Wish. Nah. Tu dia. Ada macam bau semacam tu ya? Tak, ni bau ni. Bau tu kan? Tak, saya tak nak bau terbelekat ke apa. Tak, bau getah. Ada bau sini. Dan baunya tak sedap dah. Tapi ni dah neutralize kan? Dah ya saya.
Ustaz 4 tahun, saya 1 tahun pun, 1 hari pun belum ada lagi. Okey, kita cepat-cepat, lepas tu kita boleh buang. Okey. So ni macam tak tahulah, saya tengok Tapi macam saya tak tahu ini isinya isi apa, wallahu alam. takut apa Apakah tahu. dia adalah pasir-pasir ataupun daripada tanah-tanah tanah keramat kubur ke dekat tanah kerabat ke, Ya. tak tahu, wallahu alam, saya pun tak tahu, wallahu alam. Tapi jadi macam ini, tapi bau ni. Macam ada bercampuran juga dengan ni. Tiada garam-garam. You can see macam ini ni. Yang kuning-kuning ni. Mungkin campuran garam kasar. Ni. Maybe ni. Dia mesti pasal diorang pun ada pakai garam juga sama. Seperti itu. Tengok. Dan kita ni dah macam jadi apa tu? Forensik. Kan? Ni, you tengok. Sebelah sini kalau boleh bezakan. Okey, ni dia punya ni Tu dia. Ada ni. Nampak? Ni. Ni. Tu garam ke? Wallahualam, saya tak tahu whether garam ke macam mana ke. Okey. So kalau macam gini, so benda-benda macam gini nampak. Wallahualam, saya tak tahu daripada mana ni ni benda. Apakah dia tanah kubur ke, daripada tanah-tanah daripada mana-mana yang diorang panggil keramat ke, ataupun apa sahaja pemujaan-pemujaan. Saya tak tahu. Tapi berdasarkan kalau kita tengok macam gini, kemudian kita mempunyai kepercayaan seperti tadi tu. Apa masalah dia untuk kita percaya dengan benda-benda ni dapat menjaga kita? Tengok semuanya adalah tanah. Bukankah kita sendiri terbuat daripada tanah? betul? Manusia. So benda-benda macam ni tak mahulah. Tak mau. So kita nak neutralizekan dia. Tu nanti Okay. banyak-banyak baru kita sama-sama neutralizekan. Okey, satu kat sini. Okay, so ni done. Dan Next. yang ini. Yes. Saya gunting juga. Boleh gunting sama macam tadi. Tapi tadi bau. Butan. Dia takut dia campur dengan benda-benda lain ke apa kan. Ni kena gunting juga Yes, tu gunting daripada ni je. Segini. Tak Inilah. masa gitu dan masa dah dalam tu boleh gunting. So you tengok sendiri yourself. You tampal benda-benda macam gini, you apa semua pun tak ada manfaat dia pun. Ini kosong macam gini je penonton. Dia leather. Jadi So sarungnya. dia kadang-kadang ada yang leather, ada yang daripada kain. Nah, Ustaz saya dah buka. Tali resmi? Tak ada, saya dah gunting. Ustaz rasmikan seterusnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia wafak. Wah. Nampak juga star kat situ. Saya pegang. Ustaz baca. Okay. So sama. Okay. So bagian yang atas ini kata Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa bara'a wa dhara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min tawariq al-lail min tawariq al-lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Okay, so the first part is memang dalam hadis Nabi SAW dan saya juga pakai ayat ini kalau untuk ruqyah. So ketika kita ruqyah memang ada dalam hadis Nabi SAW dikatakan a'udzu bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa bara'a wa dhara'a seterusnya. So itu di antara cara saya nak scan. Also sama, ada macam gitu.
Tapi masalah dia sampai ke bawah-bawah di sini, ini semua okey, semua atas tak ada masalah pun. Kan bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini semua ayat Al-Quran. Okey. Cuma nanti kat bawah-bawah sini nampak ada kata wow. Itu. Okay, Wow ni semua memang tak ada dasar dia pun ataupun tak ada hadis yang ni. Kalau macam itu yang first saya saya mengaku memang ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi yang bahagian bawah-bawah ni semua nampak, you sendiri nampak ni ada kata wow, all these things. Okay. Semua tak ada sandaran dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, tak ada. Okay. Then masuk bahagian yang ini. Yang kata sini Jibril, Israel, Israfil, Mikail. Ini sudah saya jelaskan dalam wafak yang part 1. Okay. Yang pasal avatar, bender, all this kind of things lah. Okay. So tu dengan ini pun sama dalam segi ni. Okay. So all these numbers ada semua namanya wafak. All about numbers. Then yang ini ni. Yang bahagian bawah kanan sini, ini dipanggil sebagai wafak Ashabul Kahfi. Okay. Wafak Ashabul Kahfi. So kita tengok di sini ada nama-nama Ashabul Kahfi di sini semua. So ada contohnya ada kata Yamlikha, Makslimina, Masilina. Ini semua adalah nama-nama Ashabul Kahfi yang dipercayai. Okay. Tapi tak ada pun dalam hadis Nabi SAW, tak ada ataupun tak ada salah satu ulama yang boleh confirmkan 100% that's nama daripada Ashabul Kahfi. Okay. Tapi yang tak tengah-tengah tu ada kata Kitmir. Okay. So boleh tengok. Saya tiba-tiba tutup Jangan tutup dulu Kalau tak ada boleh kasih setengah dulu. Boleh kasih setengah. Okay. So kalau tengok sini ada, so this yang ini semua adalah nama-nama Ashabul Kahfi katanya. Yang tengah ada nama Kitmir. So Kitmir ni adalah nama salah seekor anjing yang menjaga di luar gua Ashabul Kahfi, di luar gua Ashabul Kahfi. Okay. Cuma masalah di sini adalah ini namanya anjing Kitmir. Tapi nampak tak disandarkan sama satu paper, satu bahagian dengan siapa? Dengan hadis Nabi SAW dan juga daripada asma Allah, daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Biasanya seperti itu. So kalau ada ayat kursi ke apa, nanti kat bawah mesti ada bahasa-bahasa ataupun tulisan-tulisan yang istihza, yang menghina nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nama Rasulullah SAW ataupun daripada hadis ataupun ayat Al-Quran. Sebab itu yang menjadi sesuatu yang mungkin para jin ni suka. Maknanya ketika kita istihza, kita menghina secara tak langsung, itu yang membahayakan dari segi akidah dan juga agama. Okay. Dan kenapa orang pakai benda ni? Untuk apa? Wallahu alam, ini untuk apa dia punya itu dia. Tapi nampaknya seperti mana yang ada dalam hadis Nabi SAW yang paling atas tu adalah untuk ini juga untuk biar tak diganggu oleh kaum jin dan juga syaitan. So yang ini kita teruskan. Lepas tu kita terus mandikan diorang. Okay. So yang ini tadi yang kayu ni saya tak tahu kayu apa, tapi ini datang sekali dengan yang tali tadi tu. Yang tali pinggang tu. They comes together. So saya tak tahu ni kayu-kayu apa. Wallahu alam. Yang ni kain pun tak ada apa-apa kan? Woi, ada tu. Ini pun saya tak tahu apa ni. Tapi bila saya buka, inilah benda dia. Bukan so, batu Allah tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok belakang. Sama. Allah alam, saya tak tahu apa ni. Tapi disimpan dengan orang tu. Okay. Sama juga, cuma saya dah gunting. Ini pun sama Yes, sama. Okay. Itu dia. Sama juga penonton. Mudah-mudahan malam ni saya dapat tidur. Okey, yang ini. Silakan. Hadap kamera dulu sana. Okey, saya akan buka unboxing ini. Cantik color silver. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia tunduk ke bawah gini. Tapi jangan jatuhkan benda tu. Nampak? Ustaz ajar saya. Tak pasal ni takut dia lompat. Benda dia lompat. Ya. Apa yang macam hadiah. Tengok, takut dia lompat. Ya ke? Apa ni?
Dia Takut bukan dia lompat. benda hidup kan Takut dia lompat. Oh, lipan. 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 Tu dia. So ini diberikan juga kepada orang tersebut. Masa yang ini is patient yang lain. So dia bilang yang memang patient ni dia ada saka. So lipan ni? So lipan ni untuk penjagaan biar saka tu tak suka dengan dia lagi. Itu katanya lah. Wallahu a'lam. Tapi memang saya tak pernah dengar kata-kata seperti itulah. Tapi dia berikan lipan ni. Yang ni juga sama. Sorry. Oh, sama Ni sama. Kau boleh nampak. Nak keluarkan gitu? Ada chopstick Kita keluarkan. Okey, lepas ini patut kita mandikan diorang ya. Mandikan. Tapi ni semua dah settle dah Ustaz Dah. Settle apa? Maksudnya dah di neutralize. Yang ini saya tak neutralize kat dalam, tapi kat luar saya neutralize. Thank you. Aniaya Ustaz saya ni. Tak ada apa lah, insyaAllah. No problem. Yang mana saya rasa ini dan saya akan Bawa. saya. Hai, ce想是老师，好事. mak lembek Oh. Taruh kat sini. Oh, ya cuma. Tu dia. dia bergerak ah. Oh, ya ke? Tu dia lipan. Pun sama juga. So sama macam ini, sama. Dia kasih botol ni dengan itu sekali. So nampak kan, tak perlukan benda-benda macam ini, semua tak perlukan. Sama juga saka ni. Ni tengok, macam you buat macam ni, kesian tak? Ni, binatang. Kita ya. Mereka pun punya kehidupan, kita pun punya kehidupan. Ya. So kalau kita sebagai manusia lah, sebagaimana memang sifat Rasulullah SAW adalah rahmah, iaitu kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kasih sayang kepada manusia, kasih sayang kepada haiwan juga. So bukankah kita tahu ada orang yang masuk neraka disebabkan oleh dia menyiksa haiwan. Dan ada orang yang masuk syurga disebabkan dia membantu haiwan dalam kehausan. Itu pun adalah hadis Nabi SAW. So benda-benda macam ini janganlah. Sudah biarkan, kesian lipan. Ni sama Sama saja. Sama orang. Cuma sama orang, tapi saya tak tahulah whether yang ini yang itu adik-beradik ke tak. Kesian Nanti cari mak don cari Kesian. So Okeylah. tak payahlah. Tak payahlah. Okey, kita akan mandikan semua. So, okey Ustaz, apakah Alah, dah terbuka, air kita terbuka, saya tak nak minum. Okey. Oh, tak nak mandikan sekali itu ke? Dengan betul-betul sekali? Nanti kita tuang sekali Okey. lah. So, kita akan Keluar apa? Tupperware-nya, Pak. Ya. Tupperware. Bisa enggak? Bisa. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Garam kasar, garam apa ya, Pak? Ini kita pakai garam ini. Okey. Okey. Ini kita pakai. Mungkin saya kurang tidur bila buka tadi kepala tu ning nong. Tak apa-apa Ustaz Bisa. Oh tadi bangun tadi ya? Tadi tak cukup tidur. Kita boleh buka benda tu pada ting tong. Macam Ustaz buka keris dah ting tong. Saya pun ting tong. Okey. Ya. So cara-cara untuk neutralize barang-barang ini wafak. Yes. Okey. True. Okey. So ini kita perlukan garam. Kemudian kita perlukan oud ataupun kita panggil sebagai gahru. Sebab gahru ni dia macam-macam gahru. Dia ada yang hitam punya, dia ada kemerah-merahan ataupun in Arabic we call it oud. Harga pun murah. Jangan beli yang mahal punya. Jangan mahal sangat lah. Kita dapatkan dalam $15 gitu Yes. Okey. True. So boleh pakai ini sekali. So mana-mana boleh. It's either or lah. You nak pakai yang hitam punya boleh, yang agak kemerahan pun boleh. Asalkan yang penting oud. Okey. Gahru. Okay. So garam ialah garam kasar,
Garam kasar putih seperti ini. Segenggam ya. Segenggam. Okey. Okey. Kemudian satu lagi. Oh, ada lagi. Kita punya favorite Ya. ingredient. Kita punya star. Yes. Daun bidara. Yes. Yes. Berapa lah kita nak pakai ni? Kalau ini boleh pakai 7. Ada 7. So kita pakai 7 je lah. Okey. Kan insyaAllah. Right? So kita nak masukkan benda-benda dulu ke ataupun bahan-bahan dia? Tak, kita buat bahan dia dulu. Okey. Baru nanti kita akan masukkan barang-barang dia. Okey, silakan Ustaz. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. So ini saya minta untuk bukakan sekali boleh? Ni saya punya tau. Okey lah. Letakkan. Mengira kan ni saya punya tau. Okey. Lepas ni saya tak nak bawa balik benda ni. Ha? Dia hati-hati bila tengah buat macam ni, nanti kadang-kadang ada benda-benda yang keluar. Orang bagi saya okey tak apa. Lepas tu Okey. jangan nak masa dah lalu ni nak kan 1 jam nanti kita cepat. Okey. Ha. So lepas sebenarnya kita akan masukkan garam. Segenggam. So ini kan. Segenggam. Garam kasar ya. Kalau garam Taburkan. kasar tak ada, mesti ada lah kan. Kalau tak ada, then Garam Himalayan yang salt halus-halus tu boleh? Garam Lauk, yang buat lauk semua. lauk yang boleh jugalah. Tapi saya lagi prefer macam gini. Sebab apa? Bila you pakai garam kasar seperti ini, jadi you akan nampak nanti dia punya efek dia kadang-kadang. Oh, Yes. okey. So pasal ni masalah dah neutralize Okay. kan. So kalau you tak neutralize, nanti benda tu bila you masukkan contohnya keris ke tak apa, dia punya garam dia semua akan ke tepi. Okey faham. Dia akan ke tepi apa semua. Saya pernah post kat saya punya IG pun Okay. dia ada saya buat tu kat rumah orang tu. So dia ke tepi, semua ke tepi. Tak ada So bergerak maknanya apa, dalam kena tu air, ada eh? ada benda. Oh, ada benda. Walaupun kita dah letak gini dan kita letak pelan-pelan padahal atas garam, so nanti dia akan. Habis ada orang tanya, habis kalau garam jantan, Tak kisah garam jantan, betina apa ada ni. ke garam betina? Saya selalu dengar garam jantan je. Entahlah. Okey, tak apa. Boleh juga gunakan garam Badal je jantan. lah. Okey. Kemudian kita Daripada jauh dah bawa ut ni. Kita masukkan garam daun bidara. Okey. So kalau you nak masukkan gitu saja boleh, tapi saya lebih suka untuk di ni kan. Jadi dia punya tu semua jus. Bukan jus lah, dia punya apa semua ni kan. Semua tengah terkeluar dia punya. Okey. Nak pakai ni? Stir. Gogol tak payah Saya pakai tangan je. Kau pakai tangan. Sebab Lagi tak bagus. ada tuala. Nanti basah. Nanti kita nak rukiahkan kali. Allah. Haula. Okey. Okey. Then setelah ini baru kita masukkan Oud. Oud. Okay. So yang oud ni is depends on you punya container ni. So kalau you pakai baldi yang besar, of course lah, you pakai lebih banyak lagi. Berapa banyak ni, itu terpulang. Okay. Yang penting kena ada kat dalam. Okay. So contohnya macam gini, saya Ini contohnya original tak silap saya? Bukan? bau memang pekat tu. Original eh? Pekat. Okay. So macam ini nanti masukkan. Wow, baik Ud. Nak claim lepas ni boleh? So kalau macam ini untuk yang container ni saya pakai setengah aja. Setengah. Saya pakai setengah ya. Okey. Lebih sikit. So kalau macam you buat satu baldi kan, dan pakai semua boleh kecil macam ini. Ni berapa ml agak-agak? 10. 10 orang that Ya, dalam puluhan dolar. Puluhan dolar. Masya-Allah. Alhamdulillah. Nanti saya kasih invoice Ustaz. Baik. Nanti claim dengan penonton je. Baik. Okey. Kau sedapkan bau dia kan? Ya. Wah. Okay. So nanti you akan campurkan. Original guys. Okey, lepas tu terus sambil kita gini kita baca-baca apa Ustaz? Okay. So ini kita akan baca surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10. Okay. Jadi contohnya saya bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifzan min kulli syaitanir marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adabun wasib. Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bertambah lagi dengan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. So macam tadi saya boleh, if either you tak nak buat macam tadi macam tak nak gaul, then you letak you punya jari, satu jari sudah cukup lah. Okay. Tapi kalau macam saya tadi, pasal saya nak gaul sekali, so saya akan go anti-clockwise. Ke arah kiri macam gitu. Okay, kan? Okay. So walaupun kita tahu minyak dia tak akan boleh campur dengan air. Dia tak akan boleh larut Hancur, dengan air. correct. Okay. Tapi di sini kita bukan nak larutkan, tapi kita nak berikan dia punya benda-benda ni semua ada dia punya bau gaharu sekali. Sebab apa? Jin, syaitan tak suka dengan gaharu especially. Betul. Sebab itu kalau kadang-kadang ada orang asapkan rumah ke apa kan, buhur tu, dia tak kayu gaharu. It's good. It's good. So siapa saja nak buat macam gitu, yang biasa beli buhur or whatever kan untuk bakar-bakar, pakai yang gaharu punya. Tapi it's a bit expensive lah dia punya kayu dia itself. Yeah. So kayu dia macam-macam lah. Daripada Kalimantan ada, daripada Malaysia pun ada, macam-macam. Okay. Kan? InsyaAllah. Okay, so sekarang kita tangan dah basah, saya masuk satu Yes. dengan kain-kain sekali. Dengan kain-kain sekali. Semua masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semualah Semua masukkan. Masuk surat sekali Semua sekali. Surat dah pula kertas-kertas ni semua. Kertas-kertas semua masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni batu-batu ni semua kita masukkan. Kain ni. Ni lipan ni. Tuang sekali semua. Dengan air-air dia. Ke lipan dia je? Lipan dia je. Lipan dia je Dengan kapas-kapas sekali. Masuk sekali. Dengan dia punya kes-kes sekali. Kau nak kes masukkan. Boleh lah Masukkan je lah. Bedal je kes dia. Cuman kalau air tu kalau boleh buang, dia buang lah yang ni lah. Buang So nanti just buang gitu je. Tak kisah. Okay. Steamboat. Oh, steamboat lipan. Tengah gerun-gerun gini kita kena buat lawak sikit lah. Betul. Kalau Okay. macam terlalu serius sangat, boleh inilah pergi kuliah-kuliah ke apalah. Okay lah, boleh. Okay. Kita relax. Okay. So, yang tadi yang penting kita dah, yang penting is bukan masalah garam, bukan gaharu ataupun ud, bukan bidara, tapi disebabkan oleh pembacaan. Pembacaan Al-Quran. Dan siapa sahaja boleh baca, tak ada masalah. Ustaz, saya rasa yang mungkin yang surah Saffat ni macam panjang 1 sampai 10 dan saya tak pandai baca Al-Quran. Baca yang mudah saja. Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Habis kalau macam diorang main on ayat aja macam on tapi dia taruh-taruh, kira efektif tak? Can. Tapi masalah dia adalah sebaik-baik bacaan adalah bacaan sendiri. Sendiri yang baca. Walaupun kita tak tahu apa-apa, kita baca Fatihah sahaja, itu pun sudah cukup. Jadi Fatihah sendiri, surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 ada termasuk daripada ayat ruqyah. So boleh saja, tak ada masalah. So kalau instead macam terlalu panjang ataupun takkan baca Fatihah je kan. Boleh baca Fatihah 3 kali, 7 kali, 11 kali ataupun apa saja yang ganjil, ambil saja. So niat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta bantuannya untuk neutralize semua benda-benda ni. Betul. Dan satu lagi saya nak tambah, kalau boleh kita jangan ambil janganlah mudah. Mungkin dengan adanya program ini kita mengingatkan kita semua untuk belajar satu-satu, belajar ayat kursi, mungkin ada 3 kul yang belum hafal lagi, belajar. Betul. Dan diharapkan dengan apa yang kita ada ni, mungkin you all dah belajar slowly niat saya nak belajar. Saya pernah dulu ayat kursi tak terbaca tau. Dulu lah mak suruh kan. Sebab tu saya niat, Tuhan saya nak belajar gini, kasih aku lah hafal gini-gini peringatan. Dalam setiap hari baca one line dalam seminggu tu dah habis. Wah, alhamdulillah. Macam gitu. So macam gitulah usaha. Kita niat dengan Tuhan, niat Tuhan bagi saya gini. InsyaAllah boleh.
I think is not about the result. Yeah. I think it's about the progress. Yeah. So ada orang nak baca, nak cuba untuk baca Al-Quran, dia try. Relax. The progress that matters actually, instead of the punya result. So Ustaz, benda ni kita dah habis baca semua, kita kena leave it kat mana? Kat dalam rumah? The best to leave it for 3 days. Kat rumah, dalam rumah tak kisah Dalam rumah boleh, tak kat luar, contohnya macam takut ke apa, letak kat luar rumah, also okay, tak ada Tutup, masalah. cover. Of course cover. Cover dengan ada Tupperware yang cover, lepas tu lepas 3 hari buang tempat. Mana-mana buang tempat sampah ke apa semua, terpulang. And that's it, finish That's it. So itu cara yang paling mudah sekali, dan saya rasa itu saja untuk kita punya topik hari ni. Boleh kita tutup? Boleh. InsyaAllah. Last sekali, kalau untuk keris, kan after you neutralize, then pasal keris kan dia tak boleh dibakar. Maknanya kalau you nak buang gitu je, kalau tak you nak bakar kan biasanya kita akan bakar kan. Tapi bakar, mana keris boleh bakar kan. Right. So what you do is either kalau yang macam keris-keris kecil, kalau you boleh patahkan, you rosakkan. Tapi kalau tak boleh, then you tanam. Itu Tapi sebaik-baiknya. tanam masalah dia, Singapura ni memang susah sikit nak tanam. Tanam. You kena cari. Tapi based on my experience, Buang kat laut. tak sana kat belakang, orang biasa memang buang barang-barang kat situ kan. Ataupun bagilah pada orang yang mahir, yang faham, yang arif untuk tanamkan dah, insyaAllah. Jadi semua orang kasih kat saya dah nak. Maksudnya bukan ustaz, maksudnya kasih orang yang arif. Okey, kasih orang yang arif. Yang arif pun best not to. Sendiri, Pasal arif tu dikira sebagai arif. Yang mahir Mahir untuk dalam apa? tanam, tolong-tolong ke. Wallahualam, saya tak tahu. Belajar lah, kita belajar je lah, Betul, tawakal aja. Betul. Korek Takut dan orang dalam, salah guna. tanam. Betul. Okey, itu saja untuk kita wafak kali ini dan diharapkan dapat memberi manfaat. Kalau ada yang ada wafak-wafak kat rumah nak buat, kita tunjukkan caranya untuk neutralize benda ni. Ingat 3 hari lepas tu boleh buang. Okey, dan Ustaz ada kata-kata akhir sebelum kita tutup? Sandarkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sandarkan benda-benda yang tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat dan tidak ada dalil ataupun rujukan dalam Islam. So tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah cukup. Okey. Dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam wafak. Jangan lupa dalam wafak pula, dalam puaka ekstra. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa nak kongsi sama, you all ada something gambar ke gitu kan, boleh hantar kepada puakasg@gmail.com dan ikut dan follow kita punya Susu TVC, subscribe dan juga di IG. Yes, jangan lupa like, share dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification terbaru ketika kita uploadkan video terbaru. Yes, dan ingat hari Khamis pukul 9 malam seperti biasa Puaka akan ketengahkan tamu-tamu untuk ceritakan cerita seram mereka. Jangan lupa tonton dan ikut kita dalam Puaka. Sehingga kita berjumpa lagi, jaga kesihatan anda. Ya, Assalamualaikum. Wassalam. Bye. Bye. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.